Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanizan binti Cikmat akan membentangkan tajuk yang kedua, iaitu hubung kait ijaz yang terkandung dalam Al-Quran dengan pelbagai ilmu lain. Antara isi kandungan yang akan saya dapatkan di sini ialah definisi ijaz, pembahagian ijaz, ijaz al-ghaibi, ijaz tashri'i, ijaz tibbi, ijaz falasi, ijaz geografi, ijaz tabi'i, ijaz adadi, ijaz lughawi, dan seterusnya. Definisi ijaz ialah pada segi bahasa, ijaz adalah isim masdar dari ajaza, juzu, ijazan yang bererti ketidakupayaan. Ianya dikurniakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Dari segi istilah menunjukkan kebenaran pengisytiharan kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakupayaan masyarakat Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, iaitu Al-Quran, untuk melemahkan kaum-kaum yang menentang Al-Quran. Makna ijaz yakni kemukjizatan, iaitu melemahkan sesuatu. Kalimah mukjizat berasal dari perkataan Arab iaitu makjizat. Kata akarnya ialah ajaza yang bererti lemah. Dalam bahasa Arab jarang sekali digunakan kalimah atau rangka kata mukjizat Al-Quran. Sebaiknya digunakan kalimah ijazul Quran. Menurut pengertian umum ialah sesuatu yang tidak mampu ditandingi. Ijaz al-ghaibi iaitu berita ghaib, bermula penciptaan alam dan Nabi alaihissalam sehingga kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Ia juga semasa ketiadaan Nabi Muhammad SAW pada waktu berlakunya sesuatu, termasuk apa yang berlaku pada masa yang akan datang. Ijaz tashri'i iaitu mengenai perundangan. Al-Quran mengandungi pelbagai peraturan hidup yang sangat diperlukan oleh manusia. Undang-undang Qurani yang khusus keseluruhannya menggambarkan undang-undang Al-Quran mencakupi kesemuanya. Ia merangkumi semua aspek kehidupan, hubungan dengan diri sendiri dan dengan Allah Ta'ala. Sebagai bukti kebenaran Al-Quran ini dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia dibawa oleh seorang yang buta huruf. Ijaz al-tibbi, kedoktoran. Seorang doktor wanita Amerika mengakui kebenaran atau kepastian yang disebut oleh Al-Quranul Karim dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari 14 abad yang silam. Kebenaran tersebut ialah bahawa di dalam madu lebah terdapat kandungan ubat untuk manusia. Sesungguhnya perubatan dengan madu lebah telah menarik perhatian para ilmuwan di bidang perubatan seluruh dunia, khususnya pusat-pusat yang memerangi berbagai penyakit dan organisasi kesihatan internasional di tengah meningkatnya macam-macam bakteria yang mampu melawan ubat-ubat antibiotik lain. Dr. Jennifer juga menekankan keharusan mendahulukan pengubatan dengan madu kerana pembusukan akibat diabetes bukannya perkara mudah. Sesungguhnya benarlah firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 hingga 69 yang membawa maksud, dan Tuhan penciptamu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya.
Ijaz falaki, iaitu mengenai astronomi. Matahari dan bulan mempunyai orbit masing-masing. Pada zaman matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720,000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar eclipse. Ini bermakna matahari bergerak sejauh lebih kurang 17,280,000 km dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem graviti matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan yang serupa. Keseluruhan alam semesta yang dipenuhi oleh lintasan dan garis edar seperti ini dinyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut. As-sama'i zatil hubub. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang dimasuk oleh orbit bintang-bintang dan planet-planet. Ijaz geografi. Ijaz ini membicarakan tentang gunung ganang sebagai pasak permukaan bumi. Ijaz al-tabi'an, iaitu mengenai fizik. Ilmu ini mengenai jirim, tenaga, ruang, masa, pergerakan dan daya. Ia merupakan asas kepada kimia, biologi moden, sains bumi dan teknologi, kejuruteraan, perubatan moden dan teknologi komunikasi. Dan maklumat bergantung erat kepada kemajuan dalam fizik. Alam yang dicipta Allah Subhanahu Wa Taala adalah tertakluk pada hukum-hukum tertentu. Dan apa saja yang ada di langit dan di bumi adalah hak Allah Ta'ala untuk kemudahan dan kegunaan manusia. Islam tidak terbatas kepada hubungan manusia dengan Tuhan, bahkan merangkumi semua aspek. Firman Allah Ta'ala, tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah, atom di bumi ataupun di langit. Tidak pula yang lebih kecil dan tidak yang lebih besar dari itu melainkan dalam kitab yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Dari surah Yunus ayat 61. Tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah memudahkan untuk kemudahanmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan telah memberi memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan batin. Surah Al-Luqman ayat 20. Tokoh fizik Islam yang terkemuka ialah Ibnu Haytham dari tahun 965 hingga 1040 Masehi. Abu Al-Muhammad Hasan Ibnu Al-Haytham dibarat sebagai Al-Hasan Ibnu Haytham, dilahirkan di Basrah dan dianggap sebagai bapa optik moden. Teori pelbagai fenomena fizik seperti pelangi, bayang-bayang, gerhana matahari dan ramalan mengenai fizikal cahaya. Beliau seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematik, geometri, perubatan dan falsafah. Tokoh fizik Islam ialah Al-Biruni. Abu Al-Wayhan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni. Ketika hidupnya, beliau banyak membincangkan dan menganalisis dengan mendalam akan konsep asas fizik seperti graviti, jirim dan ruang dan gerakan bumi. Ijaz adadi, iaitu mengenai jumlah, bermula dengan keimanan terhadap Tuhan yang satu
Ilmu berkenaan bilangan dan matematik turut menduduki tempat yang istimewa dalam ilmu pengetahuan Islam. Ilmu matematik telah memperkenalkan tertib aturan, keseimbangan dan keserasian pada setiap cabang ilmu pengetahuan dunia Islam. Angka dalam bentuk peribadatan, iaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika tidak berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 184. Angka dalam bentuk peribadatan. Angka dalam hukum penceraian. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan ilmu itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ijaz lughawi. Pada bahasa membawa maksud penggunaan lafaz yang indah untuk menyampaikan maksud sebenar tanpa menambah dan mengurang antara lafaz dan maknanya. Nazam, susunan huruf dalam setiap patah perkataan, susunan perkataan dalam setiap ayat, susunan ayat dalam setiap topik, kaitan sesuatu ayat dengan ayat yang lain dalam topik yang sama, cara penyampaian ayat-ayat dalam susunan ayat yang indah dan menarik supaya maksudnya sampai kepada pembaca. Uslub. Di segi uslub lebih luas dari nazam kerana ia wujud dalam himpunan ayat. Contoh uslub ialah penggunaan di dalam syair ataupun puisi, natab ataupun prosa dan sajak. Kemujizatan Al-Quran yang dapat melemahkan orang Arab untuk menandingi Al-Quran. Padahal mereka sangat terkenal dengan pakar bahasa, syair dan sebagainya. Namun begitu, mereka tetap tidak dapat menandingi bahasa-bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Dalilnya dari firman Allah Ta'ala yang membawa maksud, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat mendatangkan serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Pada kesimpulannya, keseluruhannya, sesungguhnya Al-Quran adalah kitab suci yang menetapkan masalah akidah dan hukum syariah. Di dalamnya terdapat juga ayat-ayat menunjukkan pelbagai kenyataan seperti ilmu kedoktoran, embriologi, botani, fisik dan sebagainya. Ia telah mendatangkan penemuan-penemuan ilmiah yang menyingkap sebahagian dari ilmu alam yang mana masih banyak tidak diketahui oleh sekalian manusia. Ayat-ayat Al-Quran sentiasa membuka minda dan akal fikiran, serta memberikan pengertian yang benar mengenai apa sahaja
Bahkan Al-Quran telah menunjukkan dalil-dalil pembuktian mengenai segala sesuatu, baik yang